Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang paling menggemparkan Malaysia. Akhirnya Najib Tun Razak dibenarkan pulang. Keputusan ini memang mengejutkan kita kerana baru-baru ini kita digemparkan bahawa Najib telah dikejarkan ke hospital atas penyakit yang berjangkit iaitu positif COVID-19. Saudara-saudara sekalian, Najib hari ini dikabarkan telah pun dibenarkan pulang ke penjara Kajang. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dibenarkan pulang semula ke penjara Kajang setelah dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur 2 hari lalu. Najib sebelum ini dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur selepas mengalami demam panas pada 31 Oktober. Pada 2 November, Pegawai khas Najib Muhammad Mukhlis Maghribi berkata, ahli politik itu dijangkiti COVID-19 selepas diperiksa oleh doktor. Mukhlis hari ini berkata keputusan ujian kali kedua yang dijalankan oleh Hospital Kuala Lumpur terhadap Najib adalah negatif. Bagaimanapun, Hospital Kuala Lumpur masih membuat pemantauan ke atas tahap kesihatan Najib sehingga 5 November iaitu hari ini. Setelah doktor membuat pemeriksaan terakhir pada tarikh tersebut, Najib dibenarkan pulang ke penjara Kajang. Katanya, dalam kenyataan hari ini, Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang setelah disabitkan bersalah atas pertuduhan rasuah, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram melibatkan dana RM42 juta ringgit milik SRC Internasional. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen ialah mereka kata semoga Najib dapat lebih hidup selesa di penjara selepas ini. Ada juga yang mengatakan supaya Najib segera sehat dan dapat meneruskan hukuman itu dengan lebih selesa lagi. Apa pendapat anda sekalian? Sila tinggalkan komen anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas ahli Parlimen Kuala Kangsar digantung keahlian oleh Bersatu selama 4 tahun, ini yang berlaku kepada beliau dan juga kepada Anwar Ibrahim. Malangnya, ianya menyakitkan. Bukan kepada Anwar, tetapi kepada Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid akhirnya dihukum gantung keahlian selama 4 tahun oleh Bersatu. Hukuman itu berikutan pengumumannya yang dibuat menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dengan hukuman itu, semua jawatan yang dipegangnya dalam Bersatu juga tergantung dengan sendirinya. Tetapi, hukuman itu tidak menjejaskan kedudukan Anwar Ibrahim sebagai ahli parlimen serta nilai 1 undi yang telah diumumkan kepada Anwar Ibrahim sebelum ini. Undi Iskandar Zulkarnain tidak tergantung dengan hukuman gantung yang diterimanya itu. Bermakna, bersama ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman yang turut mengumumkan sokongan kepada Anwar, kedudukan sokongan majoriti kerajaan perpaduan di Parlimen kekal tidak berubah dengan jumlah 149. Dalam erti kata lain, hukuman gantung keahlian itu tiada apa-apa kesan, baik kepada Iskandar Zulkarnain dan juga untungnya kepada Anwar Ibrahim. Sementara sokongan beliau kepada kerajaan tetap tidak berubah, Iskandar Zulkarnain juga melalui keputusannya menyokong Anwar itu paling mudah difahami ialah beliau sudah tiada hati lagi terhadap Bersatu serta tidak ingin bertanding lagi dalam PRU 16 nanti. Gantung atau tidak gantung, hati dan jiwa Iskandar Zulkarnain sudah tiada kepada Bersatu. Menyimpan lagi beliau selama 4 tahun melalui hukuman gantung
hanyalah kerja sia-sia buat bersatu. Bukankah lebih baik dipecat saja dan padamkan terus namanya daripada bersatu? Sekurang-kurangnya dengan tindakan pecat itu, tiada kaitan dan tidak perlu dikenang lagi keberadaan ahli parlimen Kuala Kangsar itu dalam bersatu. Kenapa bersatu tak berani memecatnya? Di sudut lain, tidak berani memecat juga memperlihatkan kelemahan bersatu dan ketidaktegasan parti itu dalam menguatkuasakan disiplin. Bahkan dengan sekadar menghukum gantung keahlian saja, tiada apa-apa ketakutan pun untuk ahli-ahli parlimen bersatu yang lain untuk mengambil tindakan yang sama. Apalagi dengan bersatu yang dilihat semakin tiada masa depan, selagi dipimpin Muhyiddin Yassin yang pernah gagal sebagai Perdana Menteri dan ada pula kes mahkamah menunggunya, tidak rugi apapun jika ahli parlimen mereka yang sedia ada memilih tidak lagi bertanding dalam PRU 16 akan datang nanti. Saudara-saudara sekalian, yang penting ialah dengan memilih memberi sokongan kepada kerajaan berserta peruntukan yang diterima untuk menjaga kawasan masing-masing, walaupun akibatnya akan digantung keahlian, tapi khidmat sebagai ahli parlimen boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebagai wakil rakyat, apakah yang lebih bernilai selain kemampuan berkhidmat dengan baik dan menggembirakan hati pengundi? Lainlah kalau mereka kaya macam Muhyiddin, kata Sabudin Hussein. Beberapa komen daripada netizen cukup melucukan. Ada yang mengatakan bahawa tanya saja Hadi Awang apa yang perlu dilakukan lagi. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka mahu supaya cepat-cepatlah daripada PAS pula memberikan komen tentang hal ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Komen Anda itu percuma. Dan yang lebih penting, bantu saya menekan butang subscribe itu percuma untuk mengembangkan channel ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.